Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat petang. Salam tabang haji kepada rakan-rakan yang masih menonton kita pada malam ini. Terima kasih. Waalaikumsalam Nur Azam. Kepada rakan-rakan yang ada, copek lah bro. Nak copek macam mana? Aku baru sampai. Dan terima kasih kepada rakan-rakan. Salam reformasi. Maaf 2 malam saya tak bersiaran, ada gangguan. Ada beberapa perkara yang kita yalah nak kena rungkaikan, yang kita kena bawa, yang kita ni dan sebagainya. So itu betulkan Noah masuk penjara balik. Itulah benda kita nak cerita malam ni. Alamak, elak lah. Terima kasih Frederick Lau, Nek Ben, Tengku Hanu. Salam reformasi kepada kawan-kawan. Salam reformasi Azaman Fari, kawan-kawan di Benda Daraja tak buka lagi. Waalaikumsalam Seremban Agmir Farouk. Oh, lama tak jumpa Tuan Agmir kita. Terima kasih. Kalau boleh teruskan sharing kita punya session pada malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah, satu session yang bagus. Satu session yang bagus. Saya ada orang yang tengok saya sekarang ni live. Satu session yang bagus daripada Dato' Mujahid dan juga Aziz tadi berkenaan dengan debate, ya, dan saya ada bawa beberapa ambil notes dokumen yang berkenaan dengan debate tersebut yang saya akan yang saya ungkap dan ulas. Jadi ungkas pula kan, ungkap dan ulas berkenaan dengan isu ini. Dan insya-Allah ni saya akan membawa 3 isu utama. Satu berkenaan dengan PRK Slim River, kenapa keadilan tidak menghantar calon tanding. Sebelum itu saya punya audio okey ke? Sebab saya punya mikrofon ni agak pelik sikit. Dan kenapa keadilan tidak menghantar calon untuk bertanding. Kedua, saya akan membicarakan tentang berkenaan dengan apa yang berlaku kepada kes Datuk Seri Anwar Ibrahim Perkembunan Diraja yang dipersoalkan oleh lawyer yang kita kenali sebagai antara lawyer Surauta dahulu kan. Antara lawyer yang kita kenal rapat dengan Mahathir, tetapi saya tak faham kenapa Amanah selalu bawa lawyer ni dalam dia punya bual bicara berkenaan dengan undang-undang. Dan saya dapati banyak dia punya pandangan itu sebenarnya pandangan yang saya bukan kata tak konvensional, tetapi sebenarnya boleh dipertikaikan disebabkan oleh cara pandang dia tu adalah cara pandang yang pelik. Saya akan sebutkan malam ni kenapa saya kata pelik. Dan apa yang saya cakap itu juga dicakapkan oleh lawyer. Apa yang saya bawa itu juga dibawa oleh Peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam penghujahan beliau yang dibuka yang baru berlaku baru-baru ini. Dan juga kerana ini baru pembukaan kes, pemulaan kes management, dia nak strike out. I think apa yang dibawa oleh Peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia nak strike out trial tersebut sebagai satu benda yang membuang masa, benda yang membuang tidak patut pun diadakan dan sebagainya kan. Jadi benda macam tu yang nak dibawakan. Tapi yang ketiga juga saya akan bawa yang terakhir sekali berkenaan dengan tabung haji, dan kenapa saya katakan bahawa saya tak puas hati dengan debat tersebut. Datuk utama daripada Datuk Mujahid Yusof Rawa, Mujahid, saya panggil dia Mujahid, nama anak saya Mujahid juga. Saya kata daripada Mujahid saya tak puas hati kerana apa? Kerana bagi saya pertama dia bawa penyoal yang bagi saya he is wasting 2 bullets yang dia ada. 2 crucial bullets, 2 soalan yang dia boleh tanyakan kepada Aziz, tetapi dia tanya soalan yang tak relevan. Malam ini saya akan ulas mengenai perkara tersebut. Sepatutnya dibawalah orang
yang lebih orang kata apa, lebih macam saya applaud, saya bertepuk tangan kepada wakil Aziz. Dia bertanyakan soalan on point, walaupun ini bukan masalah saya sokong PH ke sokong BN. Ini masalah saya melihat debat ini sebagai seorang pendebat. Saya seorang pendebat. Kalau cari saya punya debat di YouTube, boleh cari Aziz Iswardi versus Idris Buang ataupun Iswardi Morning Debate. Saya ada debate saya di YouTube. Dan dalam debat kita kena pergi on point kepada apa yang kita nak debatkan, isu tersebut, dan kita kena asap orang yang kita nak debatkan betul on isu. Tetapi dua soalan yang ditanyakan oleh wakil Mujahid ini tidak orang kata apa, tidak on point dan tidak pergi kepada apa yang the heart of the matter, kata isu yang sebenarnya. Jadi itu yang saya akan bawa pada malam ini, insya-Allah. Background bising saya tak boleh buat apa sebab ini kat kedai mamak. Kalau nak suka atau tidak dia kena bising. Dan inilah saya tempat saya kena apa orang kata, kena buat live buat masa ini, insya-Allah, sebelum saya balik ke rumah nanti. Okey. Komen dia saya tulis, saya cakap tadi dah tulis dalam ni kan, saya akan debate teman-teman. Alright, so berkenaan dengan isu pertama, sebelum itu, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan share dulu kita punya posting saya pada hari ini. Seperti biasa, kita tak adalah apa orang kata medium yang lebih baik melainkan perkara ini, dan kita harap bahawa perkara ini boleh orang kata apa dirungkaikan dengan baik, dan insya-Allah supaya kita lihat supaya kita dapat supaya kita dapat bawa dengan lebih baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu. Ada orang kata kadang-kadang dia kata kenapa Is minum tangan kiri? Ini bukan tangan kiri sebab saya punya phone ni flip. Itu pun jadi isu. Itu tangan kanan tapi phone saya flip, dia jadi kiri bila dia dah live. Bismillah. Okey, kita sentuh isu pertama dahulu, iaitu berkenaan PRK Slim River. Kenapa Parti Keadilan atau PH tidak menghantar wakil, sebaliknya membiarkan Parti Mahathir untuk bertanding. It will be interesting to note Mahathir bertanding atas parti apa sebenarnya. Itu yang saya interested nak lebih tahu sebenarnya. Pertama sekali, kenapa Pakatan Harapan tidak menghantar wakil di dalam pilihan raya PRK Slim River? Dia ada beberapa faktor sebenarnya. Kadang-kadang dalam contohnya macam sini Slim River ini, kadang-kadang dia bukan semata-mata kita sekadar hantar wakil masuk tanding lepas tu menang atau kalah. Kita kena buat calculation kita, dan kita tahu dalam keadaan dan masa yang ada sekarang ini, kalau kita hantar pun dia tidak membawa apa-apa perubahan. Contohnya macam di Perak, kalau kita menang pun Slim River dia tidak membawa apa-apa perubahan. Kalau kita menang pun dia hanya beza satu kerusi saja. Dia akan membezakan. Still kerajaan masih adalah kerajaan Perikatan Nasional, dan mereka still lagi memegang kerajaan, tampuk kerajaan sebagaimana yang ada sekarang. Dan kalau kita betul-betul nak lawan dan buat perubahan, kita buat pada PRU ke-15. Itu yang kita katakan. Kedua, kita katakan bahawa juga sekarang ini kita menghadapi PRN Sabah. Kos yang terlibat di dalam PRN Sabah ni, kita akan makan jutaan, mungkin puluhan, mungkin ratusan jutaan. Ini bukan kos kepada pilihan raya, kita bercakap tentang kos parti itu sendiri. Kalau tidak puluhan juta pun, ratusan juta pun, mungkin puluhan juta ataupun jutaan ringgit. Dan setiap pilihan raya kita akan mengeluar dan memerlukan kos. Jadi sebenarnya kalau kita faham dalam strategi mana-mana peperangan, dalam keadaan resources kita tidak banyak, dalam keadaan sumber kita tidak ada, ataupun dalam situasi kita tidak mampu untuk kita nak pergi kepada semua, maka kita kena pilih battle ataupun pertandingan ataupun peperangan yang kita tahu kita boleh menang dalam keadaan resources kita semua ditertumpu di perkara tersebut. Ini yang berlaku sewaktu saya berbincang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari itu di Parlimen. Beliau mengatakan bahawa kenapa kita tak fokus sangat dengan Sabah pada PRU ke-15 dan juga Sarawak pada PRU ke-15, kerana pada masa itu resources semua difokuskan di Semenanjung. Malah di Sabah pada masa itu daripada 60 Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, hanya lebih kurang 8 sahaja di mana Parti Keadilan Rakyat bertanding. Dan kita tidak fokus kepada Sabah kerana kita tahu nak menang masa itu adalah kita nak menangkan Semenanjung. Sabah dan Sarawak pada masa itu kita serah, macam Sabah kita serahkan kepada wati warisan kerana dia ada resources dia pada masa tersebut. Kita tahu keadaan duit dia, dana dan sebagainya. Bukan jentera kita tahu kita ada ramai jentera di Sabah. Tetapi dari segi dana itu yang saya bercakap. Kemudian yang kedua, dalam Slim River ini dia tidak membuktikan apa-apa pun. Kalau kita kalah pun tidak membuktikan apa-apa. Kalau dia menang pun tidak membuktikan apa-apa. Dia kalau kita menang lah. Kalau kita kalah tak apa. Kita nak buktikan apa? Sebab memang kita pembangkang. Kalau kita menang PRK Slim River pun dia sekadar membuktikan bahawa kita ni pembangkang yang boleh menang. Dan kalau ada orang kata, kalau korang menang PRK Slim River ni maksudnya kau boleh menang PRU. Tak.
Dia it does not work like that. Dia tak berjalan sebagaimana demikian. Kau kan banyak situasi, banyak keadaan PRK tidak mencerminkan PRU yang akan datang. PRK tidak menggambarkan PRU yang akan datang. Kita ambil contoh pada tahun 2004. Kita tengok 2004 2004 masa itu Parti Keadilan masa Pak Lah mula-mula jadi Perdana Menteri, Pakatan Rapat, Barisan Alternatif pada waktu itu kalah teruk, kalah sangat teruk. Malah yang tinggal dekat Penang tu kalau tersilap saya Parti Keadilan Rakyat hanya satu kerusi iaitu Pematang Pauh, Wan Azizah yang tinggal pada masa itu. Yang lain semua kalah teruk. Adalah beberapa kerusi macam Parlimen dan Miri dan sebagainya ada. Tetapi kita berada dalam keadaan kalah teruk. Jangan ada orang mengatakan itulah habislah, tutuplah Parti Keadilan Rakyat, lepas ni tak ada lagi boleh pergi. Tetapi apa yang berlaku pada 2008, bukan setakat kita tak kalah teruk, kita menang 5 negeri. Jadi 2004 ke 2008, lebih kurang durasi 4 tahun. Banyak benda yang boleh berubah dalam tempoh masa yang dekat. 4 tahun yang orang kata lama, tak 4 tahun dalam politik tak lama. Tup-tap kita tengok sekarang dah 3 tahun pemerintahan since PRU ke-13. Sekarang ini kita nak ke PRU ke-14. Sekarang ini kita nak pergi ke PRU 13 dalam masa kurang daripada 2 tahun lagi. Jadi 2 tahun ini kita kata bahawa mana 2 tahun? 18, 19, 20. 2 tahun. Dalam 2 tahun. Dalam kurang daripada 3 tahun lagi. So next year May, which is not tak berapa lama lagi, May adalah tahun ketiga selepas PRU ke-14, dan pada waktu itu kita akan tengok bahawa pilihan raya berkemungkinan akan berlaku pada bila-bila masa. Jadi kalau kita tengok daripada situasi dan keadaan yang ada pada masa tersebut, kita dapat nampak bahawa kita kena faham dekat mana prioriti kita. Kalau kita nak betul-betul buktikan kekuatan kita, kita kena buktikan dalam keadaan di mana resources itu ada. Saya ambil contoh dalam PRN Sabah. Dan kita nak menghadapi PRN Sarawak tidak lama lagi. So resources itu kita kena betul-betul fokuskan kepada tempat yang mana kita nak bertanding, iaitu PRN Sarawak dan PRN Sabah, terutama dalam pilihan raya negeri Sabah. Kalau kita kalah Sabah dan kita kalah Sarawak, saya sebut hari itu, dalam kita nak memenangi, kalau kita nak menang betul-betul pilihan raya umum, kalau kerajaan itu nak benar-benar sustainable dalam sebuah negara, sebuah pemerintahan, tak nak berlaku sebagai pengkhianatan yang berlaku hari itu, maka kita kena menang Sabah dan Sarawak. Sebab Sabah dan Sarawak ini akan menjadi penentu kepada sama ada kerajaan itu boleh bertahan atau tidak. Jadi sebab itu dalam PRK Slim River kali ini kita katakan bahawa daripada kita habiskan resources kepada situ, tak apa, kita fokus kepada PRN Negeri Sabah dan juga coming PRN Negeri Sarawak dan berkemungkinan PRU. Jadi kalau kita buat PRK Slim River sekalipun, resources kita banyak habis kat situ, might as well kita fokus kepada apa yang sepatutnya kita fokuskan, iaitu PRU yang akan berlangsung. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, berkemungkinan kalau sekiranya PRU ini berlangsung di snap election, katalah snap election PRU 15 berlangsung, walaupun negeri seperti Pulau Pinang dan juga Selangor mengatakan mereka tidak akan melakukan PRU, maksudnya tak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri sebagaimana yang dilakukan oleh Parlimen Federal, tetapi negeri-negeri seperti Johor, Melaka, Perak, negeri-negeri ini dan juga Kedah mungkin takkan. 3 negeri ini berkemungkinan akan cuba untuk juga membubarkan Dewan Undangan Negeri mereka kerana keadaan sekarang ini terlalu 50-50. Malah sebenarnya saya boleh katakan bahawa Johor sudah tumbang. Perikatan Nasional Johor sebenarnya sudah tumbang, tetapi keadaan semasa yang ada sekarang ini tidak memungkinkan untuk Johor bertukar menjadi negeri pembangkang. Jadi sebab itu mereka kekal kepada kerajaan, tetapi sebenarnya hakikat dia sokongan terhadap Menteri Besar Johor sekarang ini sudah tidak ada daripada Bersatu yang melompat parti dahulu. Sebenarnya tak ada dah. Dan mereka pun dah pergi kepada Mahathir, mereka pun tidak lagi menyokong Muhyiddin Yassin, tetapi mereka masih kekal dalam keadaan sekarang ini kerana apa? Beberapa faktor-faktor dan desakan-desakan yang menyebabkan mereka kena stay berada sebagaimana mereka berada sekarang ini. Itu yang pertama kita kena tahu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh tolong saya kata share dulu rakan-rakan kita untuk kita nak lihat apa yang saya ungkapkan malam ini. InsyaAllah yang terakhir sekali saya akan bercakap tentang debate tadi, bukan debate dengan debate Datuk Mujahid Yusof Rawa tadi tu. Yang kedua, okey, jadi faham kepada Slim River. Pertama, kesimpulan ni saya kata kita kena fokus, kita kena tahu kita punya battle dan kita kena tahu which battle kita nak pick dalam keadaan resources kita tak banyak. Ada orang kata, alah masuk je dalam bertanding, apa susah sangat, dia masuk bertanding tak ada susah sangat, lepas tu kita kena letak bendera, tak letak calon, kita letak calon, tak letak bendera, tak berkempen, jadi orang akan maki juga kita. So might as well tak payah. Dan juga seterusnya, saya nak tengok juga bagus juga kita bagi Mahathir ni, walaupun saya tak sokong lah Mat Sabu dengan Anthony Locke dengan
Yalah kalau MP kawasan Tanjung Malim tu tak apalah, tu memang kawasan dia kan. Tetapi macam presiden-presiden parti seperti Mak Sabu ni nak memberi sokongan kepada Mahathir, bagi saya tak payahlah. Dia memberi satu indikasi yang buruk kepada Amanah sebenarnya kan. Tapi tak apa, itu peribadi dia lah. Tetapi dia memberi saya tertarik sebab apa? Saya nak tahu Mahathir akan bertanding ataupun wakil Mahathir akan bertanding dalam parti mana dalam pilihan raya kali ini. Sebab saya tahu dia tak akan bertanding atas parti Amanah ataupun Pakatan Harapan. So saya nak tahu dia bertanding atas parti apa? Bebas ataupun dia ada parti sendiri yang akan umumkan tidak lama lagi yang berkemungkinan akan keluar. Ada yang kata bahawa dia akan bertanding di bawah parti Mahathir. Dia kata, saya nak tahu parti Mahathir itu parti apa? Nama dia Pejuang. Parti Pejuang ni pun sebenarnya setahu saya lah belum lagi didaftarkan sebagai parti yang sah. Dan Pejuang Tanah Air, Petai. Pejuang Tanah Air. Jadi akronim dia Petai kan. Belum lagi satu parti yang di orang kata berdaftarkan sebagai satu parti yang sah. So kalau dia bukan satu parti yang sah lagi, jadi bagaimana dia nak bertanding dalam PRK yang akan datang ini? So kalau dia beria nak bertanding dalam PRK yang datang, silakanlah. Kerana saya tahu bahawa parti seperti parti-parti bersatu, antara parti yang dominan sekarang ini bertanding di Sabah, yang dominan bertanding di Sabah adalah Parti Bersatu dan UMNO Bersatu Warisan Parti Keadilan dan DAP, antara parti yang besar yang bertanding di Sabah, di samping parti-parti kecil yang lain ataupun parti-parti lokal yang lain yang berada di Sabah sekarang ini. Dan macam saya kata, insyaAllah saya akan berada di Sabah dalam 2 minggu daripada ini. Saya akan pergi ke area Kota Kinabalu, saya akan pergi ke area Labuan. Saya akan pergi ke area Labuan walaupun dia tak bertanding dalam PRN ini sebab Labuan kira wilayah persekutuan, tapi saya pergi sana atas jemputan lah. InsyaAllah saya akan pergi dan jadual saya akan maklumkan nanti. Berkemungkinan saya pergi bersama dengan rakan-rakan daripada Semenanjung lah. Kita akan tengok bagaimana perjalanan saya nanti dan saya akan bagi tahu kepada wakil-wakil tempatan untuk mereka-mereka yang datang ni, insya-Allah. Okey, kita sambung kepada apa yang seterusnya. Okey, habis PRK Slim River. Dan itu merupakan keputusan yang diberikan oleh parti dan kita kena terima keputusan tersebut. Bagi saya, kalau saya pun menjadi parti dalam keadaan resources kita yang tak banyak, saya rasa fokus kita sepatutnya kepada pilihan raya negeri, iaitu di Sabah dan juga pilihan raya umum yang bakal berlaku dalam bila-bila masa yang mengejut. Kerana apa? Resources kita patut fokus kepada itu daripada kita bertanding di Perak, Slim River, lepas tu menang atau kalah, lepas tu kena bagi pihak PRU balik. So dia membuang tenaga, membuang masa, membuang duit kita. Dan tempat itu pun incumbent dia adalah orang BN. Jadi kita pun tak adalah ralat sangat. Kita bukan nak ambil balik kawasan kita kan. Jadi kita cuma nak pastikan bahawa dia kalah dalam pilihan raya tersebut. Okey, tolak tepi habis dekat situ. Seterusnya, isu yang kedua. Okey, sebelum isu yang kedua, kita minum dulu. Share kepada rakan-rakan. Oh ya, by the way, official dah keluar bahawa jualan table untuk dinner kita berlaku pada 3 hari bulan 10 2020 sekarang ini sudah dijalankan. Boleh pergi ke website binanegara.org di mana dekat situ kita boleh dinner ataupun terus PM inbox saya, insyaAllah. Siapa nak membeli meja 2,000, 5,000, 20,000 dan 50,000 untuk tujuan kita menghadapi Bina Negara, untuk tujuan kita melalui pilihan raya yang akan datang. Itu saya kata tadi, resources. Inilah cara kita nak dapat resources. Kalau kita nak harapkan duit daripada parti, memang parti tak ada duit lah. Saya bukan bercakap tentang parti keadilan je, saya bercakap tentang semua parti. Okay? Parti DAP, parti Amanah. Amanah lagi lah. Orang Amanah sendiri boleh cakap dengan saya dengan apa. Okey. Perkara kedua yang saya sentuh hari ini adalah berkenaan dengan apa isu berlaku hari ini, iaitu perbicaraan kes pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana ada seorang peguam, saya lupa lah nama peguam tu, seorang peguam UMNO yang mempersoalkan, membawa kes ini didengar di mahkamah bagi mencabar keputusan pengampunan diraja, pengampunan yang di Pertuan Agong yang di Pertuan Agong Kelantan tempoh hari, yang telah memberi pengampunan penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap semua kes daripada rasuah, malah mungkin daripada liwat, daripada kes-kes sebelum ini. Sebenarnya pengampunan penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan memungkinkan beliau untuk bertanding dalam PRU yang akan datang ini. Namun begitu, seorang peguam ini memfailkan satu tuntutan, dipanggil tuntutan semakan kepada kes pengampunan tersebut, diwakili oleh peguam Hanif. Peguam Hanif ni, saya tak faham kenapa Amanah suka sangat ambil dia dalam bila berbual bicara tentang guaman. Amanah ambil dia dalam Jom Channel, sedangkan dia ni kita tahu orang kuat Mahathir. Dia ni antara lawyer Yusuf Router yang kononnya dicabul oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang ini menjadi peguam pula kepada seorang lawyer yang pergi membuat saman
semakan pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita tengok kepada apa isu pengampunan tersebut dan adakah benar bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini lepas ini dah akan masuk penjara balik dan sebagainya. Okey. Number one, kita kena faham isu perlembagaan artikel 42 perlembagaan memberikan kuasa kepada Agong untuk melakukan pengampunan kepada mana-mana individu yang baginda hendak lakukan. Pertama, isu ini kalau sekiranya yang buat semakan ini adalah orang Cina, saya rasa orang DAP ataupun orang PKR, saya rasa mereka-mereka ini akan mula memainkan sentimen derhaka kepada Agong, derhaka kepada Agong. Tapi bila UMNO membuat isu ini, tak ada siapa pun memain sentimen ini adalah derhaka kepada Agong. Kerana bagi saya ini adalah satu derhaka kepada Agong. Walaupun lawyer Hanif berhujah mengatakan bahawa kami bukannya hendak mempertikaikan keputusan Agong, tetapi kami mempertikaikan keputusan lembaga pengampunan yang tidak kemas dalam memberi nasihat kepada Agong. Kami bukannya mempertikaikan keputusan Agong, tetapi kami mempertikaikan keputusan lembaga pengampunan yang tidak memberikan maklumat yang tepat kepada yang di-Pertuan Agong kerana hanya mengambil masa beberapa hari saja untuk membuat keputusan. Okey, saya jawab. Yang pertama, berapa hari untuk pengampunan itu lembaga pengampunan itu nak ambil masa? Tidak ada satu undang-undang ataupun tata cara mengatakan kena ambil masa sebulan, 2 bulan, 10 tahun dan sebagainya. Tidak ada tata cara. Itu terpulang kepada lembaga pengampunan yang terdiri daripada hakim-hakim dan juga peguam-peguam yang tersohor, yang memberi hikmat, yang memberi pandangan dan juga daripada segi undang-undang untuk menasihati yang di-Pertuan Agong. Itu yang pertama. Jadi sekiranya mereka melihat perkara ini dan meninjau perkara ini dan mereka memberi nasihat, tidak ada satu rules mengatakan dia kena 2 jam, dia kena 2 hari, dia kena 2 bulan. Dia tak ada. So long mereka memberi memberi pendapat mereka atau memberi legal opinion mereka, maka itu adalah valid setakat prosedur yang ada. Itu yang pertama. Kedua, dia mengatakan perkara itu tidak kemas. Apa yang dia katakan tidak kemas? Tidak kemas adalah opinion, dia bukan facts, fakta. Saya boleh katakan meja itu tidak kemas. Apa maksud tidak kemas? Tidak kemas bagi saya mungkin kemas bagi owner meja tersebut. So apa definisi tidak kemas? Benda itu sebenarnya adalah satu pendapat, saya boleh katakan macam shooting in the dark. Dia nak tembak dalam gelap, nak buktikan bahawa itu tidak kemas. So dia tak tahu nak hujah pada apa, dia terus saja ayat. Dia kata tak kemas, dia kata. Jadi saya tak faham daripada penghujahan undang-undang, apa ini masukkan tidak kemas? Hanya kerana apa? Nak burukkan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, kau kata tidak kemas. Hanya kerana itu. Jadi dia satu persoalan yang besar sebenarnya untuk dibawakan, dan saya pelik kenapa benda ini boleh sampai ke peringkat penghakiman, sedangkan sebenarnya awal-awal benda ini dah boleh ditolak. Saya tak tahu penghakiman ke tidak sebab saya tak baca habis tadi, ataupun mungkin ini case management, saya tak pasti. Tapi sebenarnya benda ini boleh ditolak awal-awal lah. Boleh ditolak awal-awal kerana apa? Kerana kita tengok bahawa tidak ada, saya akan sebut lepas ni berkenaan dengan locus standi. Apa tu locus standi? Jadi kalau kita tengok, dia kata tidak kemas. Okey. Number one, dia kata bahawa lembaga pengampunan itu mereka tidak kemas, seolah-olah dia mempertikaikan lembaga pengampunan punya kebolehan, kredibiliti dalam menentukan seseorang itu dalam menentukan legal judgement mereka atau dalam menentukan keputusan mereka dalam menentukan perkara-perkara yang melibatkan undang-undang. Kita kena faham satu perkara, mereka ni bukan lembaga pengampunan tu, bukan nelayan tepi jalan ataupun makcik goreng pisang, jual pisang tepi jalan, ataupun pakcik yang pergi taxi driver. Tak, mereka adalah terdiri daripada hakim-hakim, bekas-bekas hakim dan peguam-peguam di mana mereka berkumpul untuk memberi pendapat, memberi legal opinion kepada Agong bagi memastikan Agong datang dengan jawapan yang maksudnya kalau Baginda nak membuat keputusan itu atas dasar Baginda mendapat maklumat yang tepat. Jadi dengan mengatakan bahawa Baginda telah dikelirukan oleh lembaga pengarah, Baginda telah ditipu, saya tak guna perkataan ditipu lah, tapi seolah-olah dikelirukan oleh lembaga pengarah, seolah kita mengatakan bahawa Baginda sendiri tidak mempunyai kapasiti untuk berfikir mengenai perkara ini. Adakah kita nak menuduh bahawa yang di-Pertuan Agong ini tidak mempunyai kebolehan berfikir? Dan kita tahu kebolehan dan latar belakang Sultan Sultan Kelantan berkenaan bagaimana beliau sendiri bukanlah seorang calang-calang, tapi juga seorang yang berpendidikan dan mampu untuk menentukan keputusan. Okey, itu yang pertama.
Kedua, saya mempertikaikan benda ini daripada segi locus standi, dan ini merupakan argument paling kuat, paling utama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Locus standi. So apa maksud locus standi? Maksudnya mempunyai hak untuk membawa kes. Locus standi maksudnya ada locus, ada apa locus sama Melayu, saya lupa dah locus sama Melayu. Tetapi maksudnya mempunyai hak atau mempunyai kemampuan terhadap kes tersebut. Okey, saya bagi contoh. A pergi pukul si B. A pukul B. Okey. Bila A pukul B, siapa yang kena sekarang ni? B cedera. Dalam kes ni B boleh jenayah, tetapi B juga boleh civil. Katakanlah B nak buat civil, jenayah kita tolak tepi, kita buat civil. Dalam kes civil, B boleh saman A. Okay, dia whatever reason lah, mungkin B kata yang slandering, kata fitnah dan sebagainya. Okay, B boleh saman A. Tapi dalam hal ini B kata dia tak nak saman. Tiba-tiba C yang datang, C kata tak apa B, aku saman bagi pihak kau. C ni tak ada kena mengena dengan A pergi pukul B. C nak bawa nak pergi saman A. Maka dalam kes ini mahkamah kata C tidak ada locus standi kepada kes A pukul B. Kerana apa? Yang tercedera, yang terjatuh, yang orang kata damage disebabkan oleh perbuatan itu adalah CB, bukan CC. So dalam kes ini kita katakan bahawa C tidak ada locus standi dalam membawa kes terhadap A. Sama juga dengan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Saya mempersoalkan berkenaan locus standi. Now, kalau sekiranya dalam hal pengampunan diraja yang boleh membawa kes ini, sama ada dia pengampunan itu betul tak betul dan sebagainya, adalah kerajaan, kerana kerajaan sendiri adalah yang membawa yang mampu membawa kes bagi menentukan sama ada benda itu mempunyai kes atau tidak. Isunya sekarang ini, kerajaan takkan dia bawa kes lawan Anwar, lawan kerajaan. Dia lawan diri dia sendiri, dia jadi conflict of interest. Kan takkan kerajaan nak petikaikan dia punya own procedure. Jadi dia jadi conflict of interest. So UMNO tahu, BN tahu, PN tahu bahawa dia tak boleh bawa kes kepada diri dia sendiri. Aku yang ampunkan sekarang ini, aku nak lawan diri aku, mengatakan aku tak nak ampun. Dia macam ada satu kes famous dekat US lah. Kes tu dia ni dipenjarakan seumur hidup. Dia dipenjarakan seumur hidup. Ni famous kes. Dia dipenjarakan seumur hidup sebab dia buat jenayah. Lepas tu dia bawa pergi mahkamah, dia kata aku nak saman diri aku sendiri kerana aku menyebabkan aku masuk penjara. Lepas tu hakim tanya, apa? Kau nak saman diri kau sendiri, kenapa? Sebab akulah menyebabkan aku masuk penjara. Disebabkan itu aku nak menyaman state kerana state tidak mampu menghalang aku melakukan jenayah. Maka dia nak saman state beratus juta. So dalam kes itu of course lah hakim terus kata bodohnya kes tu, dia tolak tepi. Now, point of the story is government tak boleh saman diri dia sendiri. Dia tak boleh review diri dia sendiri. Kerana apa dia tak boleh review diri dia sendiri? Kerana apa? Itulah kes macam tu lah tadi. So dia bagilah orang lain untuk review. Dia bawa kes tersebut. Cuma isu dia adalah dia tahu benda ni. Dia akan menghadapi masalah locus standi. Locus standi ni, kenapa lawyer itu nak bawa kes terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim? Apa damages dia bawa? Dia bawa sebagai rakyat Malaysia. Kalau sebagai rakyat Malaysia, berjuta lagi rakyat Malaysia tak setuju dengan pendapat dia. Adakah dengan itu kita katakan bahawa berjuta itu lawan dengan dia seorang, maka sebab itu kita kata benda ni tak boleh. So dia tak boleh dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tak boleh kata disebabkan perkara inilah maka dia boleh bawa kes tersebut. So poin yang paling besar sebenarnya berkenaan dengan locus standi, iaitu kebolehan dia untuk bawa kes. Dan dalam ini saya tak nampak dia ada locus, dia ada kes, dia orang yang tercedera ataupun orang yang damage dalam isu ini. Dia tak ada kena-mengena pun dalam isu ini. Yang sepatutnya boleh bawa mungkin katakanlah Agong boleh bawa kan. Saya tak tahulah, saya tak tahu berkenaan perkara tersebut. Tetapi kalau orang yang di luar daripada kes itu nak bawa, kenapa? Sebab itu saya kata kes ini sepatutnya in the first place tak perlu pun dilayan pun, tak perlu nak dilayan. Sebab apa? Kerana apa? Kerana dia tak ada kes. Kes nak mencabar pengampunan diraja, nak cabar pengampunan apa? Dia ada ke duduk dalam board lembaga tu, lembaga pengampunan tersebut? Dia ada ke duduk dalam tu dan meninjau benda-benda? Dia tak ada. So dia tak boleh nak buat kes sebab dia tak ada duduk dalam tu. Jadi sebab itu saya kata benda ni ridiculous, dan yang paling utamanya ini sekadar hanya untuk nak memburukkan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim atas tujuan apa? Tujuannya adalah kerana politik. Sekarang ni tengok lepas ni Datuk Anwar akan masuk penjara dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama benda ini memakan diri. Benda ini akan makan Perikatan Nasional, pengkhianat nasional. Saya tahu benda ni pening sikit tengah-tengah malam kita nak faham dengan undang-undang, lepas tu law dan sebagainya. So saya habiskan dekat situ bahawa benda ini akan ada masalah.
kes ini akan ada masalah, iaitu masalah untuk nak meneruskan kes ini. Tapi kalau berjaya juga dalam kerajaan kerajaan yang korup ini, saya percaya kalau apa air mani 2 hari tu pun orang boleh jumpa, kondo tak siap tu boleh dia bersalah. Kalau betul kerajaan ni korup, kita akan tengok kes ini akan pergi further. Dan ini merupakan satu perbicaraan yang jadi joke of the century lah. Joke of the century kan. Macam ada satu joke hari ni, dia kata ada seorang menteri pergi ke Afghanistan. Tiba-tiba dia jumpa ada seorang menteri. Dia kata Menteri Laut dan Perikanan. Lepas tu orang Malaysia, menteri Malaysia tu tanya, kenapa engkau ada Menteri Laut dan Perikanan? Afghanistan tak ada laut pun. Lepas tu menteri Afghanistan tu pun gelak. Dia kata, engkau pun kau ada menteri undang-undang apa? Undang-undang and justice, law and justice. Kau tak ada pun undang-undang and justice. Wah, dia sejuk lah kan. Okey, habis dekat situ. So, saya bawa kepada isu yang ketiga, iaitu isu berkenaan dengan debat tadi. Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa berdebat dengan Aziz Rahim berkenaan dengan isu tabung haji. Now, secara keseluruhan debat itu, pertama saya ucapkan tahniah kepada Sinar Harian kerana menganjurkan satu platform yang baik sebenarnya untuk dia nak debat, dan it's very good actually. Boleh tengok debat tersebut, boleh ulang balik. Saya dah tengok from top to bottom dan saya dah ambil catatan-catatan berkenaan dengan debat tersebut. Secara kesimpulannya, kalau saya nak bagi markah lah, dia tak ada menang atau kalah dalam debat sebab kita kena tengok kepada poin-poin yang disenaraikan, yang diberikan. Secara kesimpulan, saya boleh katakan bahawa daripada segi debat tersebut, Mujahid dia hanya daripada per 10 saya boleh bagi 5 sajalah. 5 per 10. Kenapa saya bagi 5 per 10? Kerana bagi saya dia tidak membawa core issues dalam debat tersebut yang selama ini dipertikaikan. Core issues dalam perkara tersebut yang selama ini tidak dipertikaikan. Dan dia mengelak jawapan kepada Saman, iaitu berkenaan dengan Bloomberg tadi, yang sebenarnya saya ada jawapan kepada perkara tersebut, tapi itu kita tolak tepi. Bagi Aziz pula, bagi saya bagi dia 2 per 10 dalam debat tersebut. Kerana apa? Dia banyak lari dan banyak mengelak daripada isu sentral, menjawab persoalan-persoalan yang dibawakan oleh Mujahid dan juga panel tu saya letakkan kemudian. Saya kata saya bagi dia 2 per 10 saja. Dia banyak main isu kita ni umat Islam, kita kena bergabung, kita kena jaga tabung haji. Kemudian dia banyak main isu MOF itu Lim Guan Eng itu orang Cina. So dia banyak main isu itu rather than menjawab persoalan utama yang saya akan rungkaikan sebentar lagi. Bagi panel yang wakil Mujahid dan wakil Aziz pula, bagi wakil Mujahid, saya memberi poin 1 per 10 saja kepada beliau, 1/2 per 10 saja kepada beliau. Kerana apa? Bagi saya Jamil Sulong, dia bertanyakan soalan yang tak relevan langsung dengan debat yang ada, dan dia telah membuang 2 bullet yang sebenarnya dia boleh tanya on point question yang buatkan Aziz tak boleh nak jawab, nak terduduk. Kalaulah saya yang duduk situ, saya ada beberapa soalan yang saya tahu kalau saya tanya soalan ni, saya rasa dia akan cakap yang ni saya kena semak balik dengan handset, yang ni saya kena semak balik dengan ni dan sebagainya. So benda itu dia really, saya bagi dia 1/2 per 10 saja. Jamil Sulong nama dia, yang wakil Mujahid ini nak bertanyakan soalan yang sebenarnya soalan itu bagi saya, ya Allah, kenapa engkau tanya soalan yang tak relevan? Soalan pertama dia tanya tentang pertuduhan, yang Aziz jawab, memang betul Aziz jawab, tak ada kena-mengena mengenai tabung haji. 10 ke berapa belas pertuduhan yang saya catat tadi, sebenarnya tak ada kena-mengena pun tabung haji. Kenapa kau tanya soalan tu? Dan soalan kedua, dia kata 500,000 yang dijumpai di dalam rumah Aziz tu, tak ada kena-mengena dengan tabung haji. Dia kaitkan dengan SRC. Kau tak ada kena-mengena dengan tabung haji. Kenapa kau pergi tanya soalan tersebut? Sepatutnya kau tanya soalan akaun, kau tanya dengan soalan Bank Negara Malaysia, kau tanya detail soalan yang berkenaan dengan akaun-akaun yang telah dibuat oleh bukan PwC, PricewaterhouseCoopers, yang telah dibuat oleh audit yang sebelum ini telah mengeluarkan audit tersebut. Tapi kau tak bertanya soalan itu yang kadang-kadang membuatkan saya macam, oh my god, saya menyumpah tadi depan kamera ni, saya tengok kat sini lah kan. Saya kata, ya Allah, kalau aku lah kat situ, aku ada soalan yang aku nak tanya, a lot of questions to ask. Lepas tu wakil Aziz pula, saya bagi dia 8 per 10. Wakil Aziz, saya bagi dia 8 per 10. Kenapa saya bagi dia 8 per 10? Pertama, dia bertanyakan on point question, soalan yang on point, yang bagi saya crux of the matter, soalan yang berkenaan dengan isu. Dan itu soalan yang dijawab, berjaya atau tidak dijawab oleh Mujahid, itu tak penting. Tetapi dia sebagai wakil Aziz telah berjaya mengemukakan soalan yang betul untuk kepada Mujahid, untuk Mujahid jawab. Dan itu sebenarnya yang kita nak wakil itu tanyakan. Berkemungkinan wakil itu ada soalan yang mungkin panel tak boleh nak fikir atau tak terfikir, tetapi dia tanya soalan tak ada kena mengena dengan the heart of the matter. Saya rasa macam nak baling je cawan ni tadi disebabkan perkara itu.
Okey. So itu debat itu secara overall. Tapi itu saya kata nasib baiklah Aziz ni bukanlah seorang pendebate yang baik yang membawa isu yang sebenar dan juga isu yang dia bawa itu pun memang isu yang orang kata boleh tolak tepi. Tapi saya boleh katakan bahawa kegagalan Mujahid bukan 100%, saya bagi dia 5/10. Ada juga last sekali, yang ujung sekali tu baru dia bawa on point. Yang itu baru betul. Penggulungan itu baru betul. Sepatutnya benda tu dibawa awal. So daripada itu jangan lari dalam debate ni tuan-tuan. Cara nak debate, kita jangan lari daripada isu. Never run away from the issue. If the issue is tabung haji, apa sebab debate ini bermula? Kerana apa? Kerana isunya adalah berkenaan dengan hibah. Mujahid kata bahawa zaman BN memerintah dahulu, mereka telah memberi hibah dalam keadaan yang tak patut. Itu yang dikatakan. Jadi kerajaan disebabkan hibah itu tak boleh patut dibagi, maka kerajaan Pakatan Harapan masa itu bila dia take over, maka mereka telah menjual aset-aset kepada dana harta. Dana urus harta ataupun DJ dana something lah, dana urus harta milik MOF. Milik MOF pada waktu itu. Jadi dalam pada itu cara dia untuk nak selamatkan balik tabung haji, dan dengan cara itu maka mereka boleh naikkan balik aset berbanding liability, dan dengan cara itu boleh bagi hibah. So itu isu dia, central issue. Jadi sepatutnya perdebatan tentang perkara tersebut. Kalau saya jadi wakil Mujahid, saya akan bawa perbandingan PricewaterhouseCoopers punya account, punya balance sheet. Saya akan minta Mujahid Aziz jawab berkenaan dengan kenapa pada sekian-sekian tarikh, pada sekian-sekian masa, liability menurut laporan PricewaterhouseCoopers, menurut laporan even Ernst & Young, even audit negara, Bank Negara Malaysia, menurut laporan mereka, kenapa pada sekian-sekian masa, sekian-sekian tarikh yang patut kita persoalkan. Now, kalau kita balik kepada isu debate tabung haji ini, dia sebenarnya isu dia mudah saja. Menurut Bank Negara, tabung haji ini sekarang ini menghadapi masalah. Kerana apa masalah? Akaun dia cacah merbah. Tabung anak-anak syarikat seperti tabung haji plantation, seperti anak-anak syarikat lain menghadapi masalah. Malah tabung haji itu sendiri sekarang ini dalam keadaan dalam keuangan dia, dalam akaun mereka, liability melebihi aset. Kenapa benda itu penting? Okey, saya ceritakan kat sini. Kita kena faham dalam akaun ini dia ada 3 buku utama dalam financial report. 3 buku utama. Kenapa saya boleh cakap benda ni? Terima kasih kepada saudara Kamal Radhi, CFO company lama saya dulu, mengajar saya tentang akaun ini. Dan saya pun belajar benda ni masa SPM. Saya belajar tentang diploma accounting, saya belajar finance dalam diploma saya dahulu. So saya faham serba sedikit mengenai bagaimana nak melihat akaun. Dia ada 3 akaun utama. Pertama adalah profit and loss, untung rugi. Kedua dipanggil aliran tunai, cash flow. Ketiga dipanggil balance sheet atau imbang doga, ataupun dia ada nama lain lah, banyak nama lain. Tetapi ini 3 yang utama dalam kita nak melihat suatu financial health ataupun kesihatan keuangan satu-satu syarikat tersebut. Jadi dalam pembentangan itu tadi, kebanyakan masa Aziz bercakap tentang untung rugi. Sementara itu Mujahid bercakap tentang balance sheet, asset dan juga liability. Dia 2 benda yang berbeza. Jadi bila 2 benda yang berbeza ini didebatkan, dia macam seseorang ni bercakap tentang gajah, tapi seorang ni cakap tentang gajah Afrika, yang seorang ni cakap tentang gajah Asia. Selama-lamanya dia orang takkan jumpa titik pertemuan. Sebab apa? Benda yang dia bincangkan benda yang berbeza. Sepatutnya Mujahid kena tarik Aziz balik kepada isu berkenaan dengan aset dan liability tabung haji pada waktu beliau menjadi pengurusi tabung haji pada waktu itu. Kita katakan bahawa menurut laporan Bank Negara dan juga laporan daripada audit daripada luar negara mengatakan liability melebihi aset di dalam tabung haji, menyebabkan pemberian hibah oleh Aziz pada tahun boleh tabung haji pada tahun sebelum Pakatan Harapan itu adalah satu perbuatan yang salah. Itu satu perbuatan yang salah. Kerana apa? Seksyen 22 Akta Tabung Haji jelas mengatakan, Seksyen 2 Tabung Haji jelas mengatakan bahawa dia berkenaan dengan apa? Dengan aset lawan liability, bukannya profit and loss, bukannya berkenaan dengan untung rugi, tetapi aset lawan liability. Jadi sebab itu kita kata Seksyen 22 itu menyentuh aset lawan liability. Bila Aziz kata tabung haji tahun ini untung 100 juta, tahun ini untung 100 juta, tahun ini untung 100 juta, betul, kita tak nafikan dia untung 100 juta. Untung 100 juta itu bukan bermakna liability tidak boleh melebihi daripada aset. Sebab itu untung itu dalam profit and loss, aset itu dalam balance sheet.
Kita bincang balance sheet, bukan bincang profit and loss. Yang bab ini sebenarnya tak dibawa dalam debate ini. Saya macam, ya Allah, kenapalah Mujahid ni dia bawa orang yang tak pandai nak tanya. Kalau saya tanya soalan ni pada Aziz. Pada sekian tarikh, kenapa menurut laporan audit report, dalam keadaan di mana aset sekian, liability sekian, kamu boleh bagi hibah, dalam section 22 mengatakan tak boleh bagi hibah. Kenapa? Itu soalan yang patut ditanyakan. Jadi kenapa pula tanya soalan kenapa kamu diberi tuduhan 10 duit 500 ribu dalam rumah kamu? Begitu saya kata, saya macam, ya Allah, kenapa kamu tanya soalan bodoh macam tu? Itu kamu buang peluang sebenarnya untuk tanya soalan yang sepatutnya. Okey, kemudian yang kedua, sepatutnya kalau saya jadi orang Mujahid itu, saya akan tanya Mujahid berkenaan dengan aset. Tak perlu go spesifik. Terutama urus dana. Saya tak ingat, urus dana something Sdn Bhd. Urus dana. Dia urus dana ni basically urus harta dana ni adalah satu SPV, Special Purpose Vehicle, yang diwujudkan oleh MOF atas tujuan untuk membeli aset-aset yang tidak memberi keuntungan kepada tabung haji. Itu tujuan dia. Apa tujuan dia? Bila kerajaan beli aset, dia kena bagi duit itu kepada tabung haji. Untuk tujuan apa? Dia tak mesti bagi duit. Bila you take over aset, ini liability, ini asset. Bila you take over asset yang mana dia memberikan liability, maka liability itu boleh menurun, asset tu boleh naik. Kadang-kadang asset tu menaik bukan dengan cara kita menambah asset, tetapi dengan cara kita dispose of asset. Kita buang aset-aset yang mendatangkan kerugian kepada kita. Dan kita tahu dalam profit and loss, dalam balance sheet, untung rugi satu-satu anak syarikat itu termasuk dalam liability ataupun asset kita. Kita pun tahu benda tu, siapa yang belajar accounting. Jadi benda ini yang sepatutnya crux of the matter, dan kita nak bagi tahu bahawa sebenarnya penjualan aset itu adalah penting untuk nak membetulkan akaun supaya hibah boleh diberi pada tahun tersebut. Pertama. Kedua, kita nak bagi tahu aset itu tak pergi ke mana-mana. Dia pergi kepada SPV di bawah MOF. MOF di bawah kerajaan. Itu yang sebenarnya benda yang kena jelaskan. Benda tu mudah, tetapi kadang-kadang dia jadi complicated bila orang yang bertanya dan orang yang menjawab itu tak boleh nak mengungkaikan benda ini dalam topik yang terlalu mudah. Itu yang kita kena faham, the crux of the matter, insya-Allah. Jadi banyak nota saya nak sebut tadi berkenaan dengan ini 30 September dan sebagainya. Tapi saya akan bawa benda ini insya-Allah pada malam esok atau malam lusa, di mana saya akan bukan malam esok lah, malam esok saya akan Melaka berkenaan dengan isu ini, dan insya-Allah saya akan bawa. Okey. So habis dah dekat situ. InsyaAllah terima kasih kepada yang menonton saya. Saya harap fahamlah 3 isu yang saya bawa malam ini, berkenaan dengan Slim Liver, berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga berkenaan dengan debate tadi. Dan saya mohon kepada rakan-rakan semua, kalau berkesempatan, saya akan promotekan lagi dinner kita, iaitu dinner Sukarelawan Bina Negara, di mana kita akan buat pada 3 hari bulan 10 di Bangi Avenue, dan kita jual meja pada masa tersebut untuk mengumpul dana bagi kita melawan kerajaan ini. Kalau dulu Rafizi buat, sekarang saya buat. Untuk apa dana itu? Untuk tujuan kita nak gerakkan balik tim-tim kita, nak gerakkan balik pacar-pacar yang ada on the ground, atas tujuan membantu parti-parti kita, Parti Pakatan Harapan, bagi melawan kerajaan-kerajaan yang kleptokrat ini, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana bersiaran selama 40 minit. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada malam esok, insya-Allah. Sebelum itu, pergi binanegara.org, sebarkan, siarkan, share sama-sama. Selamat malam, selamat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting apa dia? Lawan, tetap lawan. Okey, assalamualaikum.